Sungai Tasik Garu adalah nama yang agak pelik bagi sebuah sungai yang terletak di laluan lebuh raya Pasir Mas Rantau Panjang Kelantan bersempadan dengan Thailand. Sungai ini wujud sejak 15 tahun dulu dan kerananya dibinalah beberapa penempatan terawal di pinggirnya. Sungai ini bersambung dengan Sungai Pasir Mas dan mendapat nama berdasarkan kepada cerita seorang penduduk kampung terawal yang membina penempatan di sini. Apabila jala yang ditebar untuk menangkap ikan tiba-tiba tersangkut pada pohon temeluk berduri yang tumbang ke dalam air di tasik berkenaan. Jadi untuk membebaskan jalanya yang tersangkut pada pohon itu, beliau perlu turun ke dalam tasik itu seorang diri. Akibat airnya berwarna gelap, tentunya beliau tidak nampak ada sepohon temeluk di situ. Apalagi habis betis dan pahanya tersentuh duri menyebabkannya gatal yang amat sangat. Berikutan itu, beliau terpaksa menggaru untuk menghilangkan kegatalan pada betis dan pahanya itu. Dari situlah Sungai Tasik Garu dan Kampung Tasik Garu mendapat nama sehingga hari ini. Walaupun begitu, Sungai Tasik Garu tidak sekadar pelik hanya pada namanya sahaja, tetapi pengalaman beberapa penduduk asal yang mendakwa tasik berkenaan mempunyai penghuni adih dan misteri yang belum diketahui umum ialah apabila muncul seekor buaya putih di tasik itu turut merisaukan orang ramai yang ada di kampung itu. Sukar untuk dipercayai kononnya buaya putih masih lagi wujud di zaman teknologi moden hari ini. Apatah lagi jika buaya putih tersebut telah melebihi usia ratusan tahun lamanya. Apa yang jelas, sesetengah orang akan mendakwa buaya putih itu hanyalah sekadar jelmaan jin semata-mata kerana usia buaya sebenar tidak mungkin dapat hidup sehingga ke tahap itu. Buaya putih yang dikatakan muncul sekali-sekala di Sungai Tasik Garu bukan cerita yang sengaja diada-adakan, tetapi kemunculannya di permukaan tasik itu mempunyai sebabnya, iaitu apabila setiap kali diadakan pesta hiburan dan permainan rakyat seperti Dikir Barat, Makyung Menora, Kertuk Main Puteri dan wayang kulit di tebing tasik tersebut suatu ketika dahulu memang benar-benar berlaku. Bagi mendapatkan gambaran sebenar tentang kemunculan buaya putih di tasik tersebut, sekali lagi penulis menemui Idrisah Zakaria atau lebih dikenali Abang Yeh yang sememangnya mengetahui cerita kemunculan buaya putih aneh itu kerana tasik tersebut terletak berdekatan dengan kediamannya. Bentuk buaya putih itu sebesar batang pinang. Asalnya dari sungai paling bawah dan buaya putih itu menetap dalam sebuah lubuk di tasik itu, katanya. Menurut Abang Yeh, setelah diadakan persembahan bunyi-bunyian, buaya putih lagi aneh itu akan timbul perlahan-lahan di tepi tasik. Kemunculannya seolah-olah untuk memperlihatkan kepada manusia bahawa ada penghuni di tasik itu yang terganggu dengan bunyi-bunyian yang memekakkan. Pengalaman beberapa orang yang sedang menjala ikan pada malam hari ketika persembahan permainan rakyat itu diadakan pada suatu malam. Buaya putih itu bertindak dengan mengoyak jala tersebut kerana marah akibat habitatnya terganggu. Apatah lagi, mereka terpaksa berlari sekuat hati kerana terkejut dengan peristiwa jala disentap sebegitu rupa sehingga air di tasik tersebut berkocak menghempas tebing. Malahan beberapa orang kaki pancing yang turut memancing di tebing tasik itu juga terpaksa lari lintang pukang menyelamatkan diri apabila didapati air berombak dan timbulnya buaya putih di tempat mereka gara-gara persembahan hiburan diadakan di tebing tasik itu. Sikap manusia sedemikian seolah-olah mengganggu ketenangan buaya putih itu. Hairannya, pemancing yang datang ke situ tanpa pesta muzik itu tidak pula diganggu, malah timbul di permukaan air pun tidak.
tambah Abang Yeh lagi, yang sememangnya buaya putih itu terganggu kerana bunyi bising muzik dan permainan rakyat di situ. Tambah Abang Yeh lagi, beliau juga terasa agak pelik dengan buaya putih itu berbanding dengan buaya biasa. Di mana-mana tasik dan sungai sekalipun, jika di kawasan itu ada udang yang banyak, tentunya ada buaya yang menghuni dalam lubuk tersebut. Ini untuk menunjukkan bahawa udang dan buaya itu sebenarnya rakan yang paling akrab dari spesies binatang yang berbeza. Sebaliknya, kemunculan buaya putih di tasik itu tidak ada walau seekor udang pun. Malahan dikatakan bahawa apabila buaya putih itu muncul, menyebabkan ikan-ikan menyembunyikan diri. Sebab itulah setiap kali buaya putih muncul di kawasan tersebut pada waktu itu, penjala ikan maupun kaki pancing tidak akan mendapat walaupun seekor ikan dan pulang ke rumah sekadar tangan kosong semata-mata. Buaya putih itu sebenarnya jelmaan jin dari keturunan anak Nyek atau Hala. Buaya itu tidak dibela oleh sesiapa, tetapi dikatakan wujud sejak dulu lagi. Ini bermakna Sungai Tasik Garu adalah lubuk dan perkampungan asal jelmaan itu, kata Abang Yeh. Menurut Abang Yeh, setakat yang beliau ketahui bahawa buaya tembaga berwarna putih itu tidak pernah mengamuk atau membaham mangsa seperti manusia. Selain penjala ikan dan kaki pancing mendapat hasil ikan dari tasik itu, sebaliknya, aktiviti masyarakat di kampung itu sering berulang-alik melalui laluan tasik itu menggunakan perahu dan motor sangkut untuk mencari buah kerondong dan kayu gelam untuk membina bangsal ternakan. Apa nak ditakutkan, tidak pernah didengari buaya putih di Tasik Garu membunuh manusia. Buaya itu marah ada sebab, iaitu bunyi bising. Orang yang faham buaya putih itu muncul, mereka akan cabut lari itu sahaja, katanya. Hari ini, Sungai Tasik Garu tidak sebagaimana dulu. Sebahagian tebing tasik berkenaan kebanyakannya telah runtuh dan tertimbus. Masyarakat di sekitarnya tidak lagi menggunakan perahu dan motor sangkut di tasik itu kerana pencemarannya agak ketara. Sebahagian tebing tasik dipenuhi belukar dan kayu-kayu tumbang menjunam ke sungai, turut menjadi kegemaran buaya yang menjadikan habitatnya di situ. Berikutan itu, masyarakat sekitarnya tidak lagi memberikan perhatian sama ada masih ada lagi atau tidak jelmaan buaya putih di tasik itu atau sekadar desas-desus semata-mata. Hanya yang tinggal papan tanda Sungai Tasik Garu yang telah uzur di mamah cuaca.